Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas matematik bersama dengan Cikgu Mazura. Okey, hari ini kita nak sambung yang minggu lepas. Tukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan juga tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, cikgu akan terangkan dulu. Okey, kalau kamu lihat nota yang cikgu kongsi ni, ya, pecahan tak wajar dapat dilihat apabila pengangka lebih besar. Lebih besar ataupun sama daripada penyebut. Maka guna operasi bahagi atau tolak berulang-ulang. Okey, kita tengok contoh yang dia bagi ni. Ya, 5/4. Kalau cikgu tulis lagi sekali, 5/4. Kita nak tukarkan kepada nombor bercampur. Okey, kalau gambar rajah mudahlah. Ya, kalau 5/4, pecahan tu per dengan 4, ya, kita mesti bahagi kepada 4 bahagian yang sama besar. Ya, kalau kamu lihat, ya, bulatan ni dia ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Ya, sebab itulah yang ini per dengan 4. Sama dengan yang ini juga. Dia ada 1, 2, 3, 4. Bila kita nak tukarkan kepada 5/4 kepada nombor bercampur, bermaksud kita mesti lorekkan semua bahagian ni. Jadi semua bahagian ni ada 4. Ya, 4/4. Tambah dengan 1/4. 4/4 ni kalau kita lorek semua, bermaksud 1. Ya, 1 tambah 1/4. Sebab itulah jawapan dia akan jadi 1/4. Sebab nombor bercampur terdiri daripada nombor bulat dan juga pecahan wajar di sebelah dia. Ya, ini adalah kita guna kaedah bahagi. Okey, cikgu tunjuk pula nak tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur ni pula menggunakan kaedah tolak berulang. Maksudnya 5/4, okey, 5/4 kita nak tukarkan kepada nombor bercampur. Okey, kita kira daripada sini. Bila 5 ni kita ambil 5. Per 4 bermaksud 4. 4/4. Jadi jawapan dia 5 tolak 4, 1. Sekarang ni kita nak tulis jawapan dia. Kita nak tengok yang mana. Okey, kita tengok ada berapa tolak. Berapa kali tolak. Okey, ada 1 tolak. Jadi kita letak sini 1. Dan baki ni, baki 1 ni, ya, baki ni kita tulis sebagai pengangka. Baki ni kita tulis sebagai pengangka. Bermaksud 1/4 lah. 4 ni kita ambil balik saja. Salin balik saja. Tulis balik saja. Kalau per 4, 4 lah jawapan dia. Okey? Boleh faham tak? Okey. Baiklah, kita kembali semula untuk latihan tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Okey? Cikgu nak kamu kenal pasti betul-betul apa dia pecahan tak wajar dan apa dia nombor bercampur. Ya, nombor bercampur dia mesti ada nombor bulat dan juga pecahan wajar di sebelahnya. Pecahan tak wajar pula, ya, pecahan dia mesti pecahan lah, mesti ada per. Macam yang soalan yang kita ada ni lah. Ya, semuanya adalah pecahan tak wajar. Nak tukar kepada nombor bercampur. Okey. Ya. Yang pertama tadi, cikgu dah tunjuk dah 3 cara untuk kamu tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Okey, kamu ingat balik. Apa cara yang pertama cikgu tunjuk tadi? Ya, menggunakan gambar rajah. Yang kedua, menggunakan cara bahagi. Dan yang ketiga, kita menggunakan cara tolak berulang. Okey, kita lihat untuk soalan yang pertama. 8/5. Okey, 8/5 ni, ya, kita boleh guna gambar rajah. Ya, contohnya gambar rajah, kita per 5 kita mesti lukis 5. Nak mudah, kita buat petak-petak. 8/5. Bila kata 8/5 ni kita faham dah.
Ya, dia mesti ada 5 bahagian ataupun 5 kotak. Ya, kita kata petak ni kita selalu sebut kotak. Ya, dia ada 5 kotak. Jadi, kita tahu dah kita nak bagi ada 8 kotak. Sekarang ni baru ada 5. Jadi, kita pastilah kena buat lebih daripada 1. Ya, kita buat juga 5 kotak. Ya, bila kata 8 per 5 ni, 8 ni lebih pada 5. Yang ini mesti lorek penuh dah. 5 bahagian. Dan yang ini kita hanya lorek 3 saja baki ya. Daripada 8 kita dah ada 5, baki dia lagi 3. 8 tolak 5, 3. Jadi kita lorekkan. Ya, ini 5, 6, 7, 8. Okey, sekarang kita tahu dah yang ni. Yang ni mesti jawapan dia 1. 1. Yang ini kita bilang 1, 2, 3 ya, per 5. Jadi dah dapat dah jawapan dia adalah ya 1, 3 per 5. Ini kalau kamu menggunakan kaedah yang pertama iaitu kaedah gamma raja. Untuk kaedah yang kedua, ya, cikgu tunjuk dengan menggunakan tulisan berwarna biru. Okey? 8 per 5. Kaedah bahagi. Kita guna kaedah yang kedua, kaedah bahagi. Kita ambil 8 bahagi dengan 5. 8 bahagi 5, kita tahu dapat 1. Yang ni dapat 5. Tolak. 8 tolak 5, 3. Cikgu cadang buat anak panah. Ya, buat anak panah. Nah, jawapan kita adalah 1, 3 per 5. Ya? Okey, cikgu tunjuk pula untuk jalan kira ataupun cara yang ketiga, iaitu menggunakan tolak berulang. Okay, cikgu tunjukkan di ruang sini. Ya, ruang sini, cikgu tulis nombor 3 ataupun jalan kira yang ketiga. Menggunakan ya, tolak berulang. Ya, contohnya tadi kita ambil balik soalan 8 per 5. 8 per 5 ni kita tahu, kita ambil 8, kita tolak 5. Dapat 3. Okey, 3 ni tak boleh tolak dah 5. Jadi kita hanya dapat 1 saja tolak. Jadi kita dapat jawapan dia sama dengan 1 sebab tolak ada 1 saja. Dan baki dia sebagai pengangka dan penyebut dia kita ambil tulis saja. Sama saja. Kalau 5, 5 dah. Kalau tadi, ya, 5, 5 lah jawapan dia. Sama juga yang ini. Kalau 3 mesti jawapan dia per 3. Ya. 10 per 3. Guna bahagi. Ya. 10 bahagi dengan 3. 10 bahagi 3. Ya, kamu akan dapat 3. Jawapan dia tolak 9. 10 tolak 9, 1. Ya. Buat anak panah untuk mudah kita tulis jawapan dia. Ya, 3 nombor bulat. 1 baki sebagai pengangka dan penyebutnya adalah ambil terus sama saja. Itu untuk soalan yang keempat. Ya, cikgu tunjuk yang keempat dulu. Okey. Untuk jalan kira yang kedua ataupun jalan kira menggunakan kaedah ya, tolak berulang. Kita boleh ambil tadi 10 per 3. Ya, 10 per 3 tu kita ambil 10 tolak 3. Okey, dapat baki dia 7. 7 ni besar daripada 3. Tolak lagi 3. Kamu akan dapat 4. 4 ni besar daripada 3. Boleh tolak lagi 3. Kamu akan dapat baki dia 1. Jadi kamu bilang ada berapa tolak di sini? 1, 2, 3. Jadi jawapan kamu akan dapat 3. Baki dia ni sebagai pengangka letak di atas dan penyebut dia kamu ambil terus saja. Itu adalah ya, pengiraan yang menggunakan kaedah tolak berulang.
Okey, cikgu kongsi lagi satu. Ya, untuk soalan nombor 4 ni, ya, kaedah yang ketiga. Menggunakan gambar raja. Soalan ni 10/3. Jadi, mesti ada 3 kotak. Buat kotak. Nak mudah, buat kotak. Okey, kotak. Okey, baru 3. Kita nak ambil 10. 3 tak cukup. 1 kotak saja. Kita kena tambah lagi 3 lagi. Baru jadi 6. Ni kita nak ambil 10. Tambah lagi 3. Okey, tambah lagi 3. 3 tambah 3, 6. Tambah lagi 3, 9. Tak cukup. Kita nak ambil 10. Kita tak boleh ambil satu saja kotak. Sebab konsep pecahan dia mesti sama. Dia mesti sama. Jadi mesti bagi sama. Kalau yang ni 3 kotak, yang ni 3 kotak, semua 3 kotak. Jadi bila kita nak bilang 10, kita bilang ini 3, tambah lagi 3, 6, tambah lagi 3, 9, tambah lagi 1 untuk dapatkan 10. Yang lorek penuh ni 1. Yang lorek penuh ni 1. Yang lorek penuh ni pun 1. Yang ini tak sampai 1, kita tengok berapa pecahan dia, 1/3. Jadi jawapan kita untuk rajah ni kita akan dapat 1 tambah 1 tambah 1, kita akan dapat 3. Dan yang ini kita letak di sebelah dia, maka jadilah nombor bercampur. Okey, telah kita teruskan untuk latihan yang seterusnya berkenaan dengan tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Ya. Soalan ni dia nak kita tukarkan kepada pecahan tak wajar. Okey, kita lihat soalan yang pertama. 2/5. Untuk tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, mudah saja. Ya. Cikgu nak kamu lihat betul-betul. Okey? Yang di bawah ni cikgu tulis darab. Ya, kali ataupun darab, dan yang ini tambah. Tambah. Darab, tambah. Ya, nak tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, kita menggunakan operasi darab dan juga tambah. Ya, cikgu cadang kamu tulis darab di bawah dan tambah di atas. Ya, kita ambil 5 darab dengan 2. 5 darab 2, kita dapat 5 darab 2. 5 darab 2. Tambah 2. Tambah 2. Per dengan, kita ambil saja di bawah ni. Bawah ni 5, ambil letak 5. Kemudian kita kira. 5 darab 2. Kita buat pelan-pelan. 10. Tambah dengan 2. Dan di bawah ni kita terus tulis saja 5. Dan jawapan akhir sekali, 10 tambah 2, kita akan dapat 12. Dan di bawah dia, kita ambil tulis saja 5. Terus tulis 5. Semua ni 5/5. Itulah untuk jawapan yang pertama. Okey. Untuk soalan yang kedua pun sama. Mula-mula, cikgu nak kamu tulis simbol darab dan simbol tambah di atas. 8 darab 1. Kita tulis 8 darab 1 tambah dengan 3. Dan di bawah dia, kamu per dengan ambil balik saja. Salin balik saja. 8. 8 darab 1. Okey, bagus. 8 tambah dengan 3. Per dengan yang bawah tu salin saja. Okey, 8 tambah 3 berapa? 11. 11/8. Okey. Kalau kita dah mahir, kita terus saja buat soalan ni. Kamu lihat. Cikgu gerakkan naik atas sikit. Okey, kalau kamu dah mahir, kamu boleh terus buat simbol tambah di sini, darab di sini, tambah di sini. 9 darab 4 terus dapat berapa 9 darab 4? 36. Tambah dengan 5. Per dengan, ambil 9. 36 tambah dengan 5, 41. Per
9. Ya, bagus. Okey, lihat untuk soalan yang kelima. Soalan yang kelima ni, langkah yang pertama, darab dengan tambah. Tulis dulu simbol ni. Tak elok tak apa, asalkan kamu tahu yang bawah ni darab, yang atas ni tambah. 3 darab 3, okey, 9. Okey, kamu pandai dah 9. Tambah 1, okey, tambah 1. Per dengan, ya, terus tulis 3. 9 tambah 1, okey, 10 per dengan 3. Ya, mudah saja. Ya. Okey, untuk soalan yang ketiga, okey, soalan yang ketiga ni kalau kamu lihat, okey, macam tadi cikgu kata, letak simbol darab, letak simbol tambah di atas. 10 darab 2, okey, 20. Tambah dengan 7. Yang bawah ni, berapa? Ya, salin saja. 10 ikut ni 10, ni pun 10. 20 tambah dengan 7, bagus, 27. Per dengan 10. Ni jawapan dia. Okey, soalan yang terakhir, soalan yang keenam. Ya, bubuh simbol darab dengan tambah dulu. Tak elok pun tak apa. Asalkan kamu tahu yang bawah darab, yang atas tambah. 7 darab 5, 35. Bagus, 35. Tambah dengan 2. Per dengan, ya, ambil balik 7 ni. Tulis 7. Okey, 35 tambah 2, 37. Per, okey, sama. Semua sama. Ini 7, yang ini 7, yang ini pun 7. Okey, cikgu harap kamu dah boleh buat untuk soalan yang pertama tadi. Yang pertama tadi cikgu dah tunjuk macam mana nak tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dengan menggunakan 3 cara. Gambar rajah, cara bahagi dan tolak berulang-ulang. Untuk soalan ni cikgu nak kamu pilih salah satu. Jalan kira mana yang kamu rasa senang dan mudah faham. Dan untuk yang B pula, tukarkan kepada nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, kita guna darab dan juga tambah. Okey. Baiklah, berjumpa kita untuk latihan dalam buku modul muka surat 24. Cikgu nak kamu cuba jawab soalan ni dalam muka surat ni semua. Okey, kita tengok balik soalan ni. Okey, sebelum tu tulis tarikh. Jangan lupa tulis tarikh Isnin. Dan tulis, tulis tarikh Isnin pula dah. Baiklah, cikgu teruskan untuk latihan B. Tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Untuk contoh yang diberi ni, dia bagi 2, 3 per 8. Jadi, untuk soalan ni, cikgu terangkan contoh dia dulu. 2, 3 per 8 ni nak tukarkan kepada pecahan tak wajar. Tukarkan kepada pecahan tak wajar. Yang ni kita guna darab dan juga tambah. Darab dan juga tambah. Cikgu cadang kamu letakkan simbol darab di bawah, simbol tambah di atas. 8 darab 2 atau 2 darab 8 sama saja. 2 darab 8 ke 8 darab 2 sama saja. Kalau cikgu suka pusing ikut arah pusingan jam. 8 darab 2, 8 darab 2 tambah dengan 3. Ambil 8 ni, terus ambil 8. 8 darab 2 tu, cikgu nak kamu tulis dulu. 8 darab 2 ni berapa? 16. Tambah dengan 3. Per dengan, terus ambil saja 8. 16 tambah 3, 19. Dan per tu, terus ambil saja 8. 19 per 8. Inilah jawapan untuk soalan yang pertama. Ataupun contoh yang pertama. Okey, untuk soalan
yang keempat. Ya, cikgu akan tunjuk soalan yang keempat. Ya, soalan yang pertama, 2, 3 dan 5 ni kamu cuba. Cikgu nak tunjuk soalan yang keempat. Soalan yang keempat ni, macam tadi juga, bawah darab, atas tambah. Ya, cikgu suka kalau kamu pusing ikut arah pusingan jam. Maksudnya, kita ambil 9 ni, kita darab dulu dengan 3. Okey. Dan kita tambah dengan 7. Ya, terus ambil 9. Sebab apa 9? Sebab yang ni 9, yang ni pun 9. Okey, kita cari dulu jawapan. 9 darab 3. Ya, kita boleh guna sipir jari. 3 darab 9. Ya, kita boleh guna sipir jari kita. Ya, berapa 3 darab 9? Ya, 27. Tambah dengan 7. Okey. Dengan, ya, ambil terus saja 9. Jadi sekarang jawapan kita, 27 tambah 7, ya, 34. Ya, 34 dan di bawah dia kita ambil saja, tulis saja. Itulah jawapan dia untuk soalan yang keempat. Ya. Okey, kita cuba lihat yang C pula, lengkapkan yang ni, I think. I think mudah saja yang ni. Okey, cikgu gunakan tulisan berwarna biru. Okey, untuk soalan ni 5/3. Macam mana dapat yang ni? Okey, kalau misalnya 5/3 sama dengan ini, tak apalah, selesailah yang ni. Yang ni tak ada masalah. Okey dah. Dia dah kirakan untuk kita. Yang 3/4, kita kira lah ini, kita berkali tambah. Kita ambil 4 darab 3, 12. Tambah 3 tu dia jawapan sini. Berapa per berapa. Okey, yang ni pula kita bahagi. Kita ada ruang-ruang kosong di sini, kita boleh kira. 27/3 ni kita bahagi. 27 bahagi dengan 3. Kita kira nanti kita dapat jawapan. Tulis di sini. Yang ni pula kita pupuk darab dengan tambah. Kira dapat jawapan, tulis sini berapa per berapa. Yang ni pula 41/10, kita bahagi 41 bagi dengan 10. Dapat jawapan, tulis sini. Ya, mudah saja. Jadi cikgu harap anak-anak boleh jawab semua soalan dalam muka surat 24 ni yang berkenaan dengan tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur menggunakan kaedah bahagi, gambar raja ataupun tolak berulang. Okey, yang B ni kamu guna darab tambah. Mudah guna ikut arah pusingan jam. Ya, darab dan juga tambah. Dan untuk C ni, kamu hanya perlu guna balik apa yang kamu dah buat untuk A dan B tadi. Okey, kita jumpa lagi nanti. Sekian, terima kasih.